Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang saya kasihi, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama kalinya saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin. Walaupun orang kata orang Arab raya sehari sahaja, bukannya kita semaya raya di satu bulan. Semaya raya memanglah hari raya je, tapi kita ambil kesempatan demam raya sebulan orang Melayu ni untuk bermaaf-maafan, bersilaturahim. Bahasa Indonesia dia panggil halal bihalal. Maksudnya kalau ada yang makan haram ke, tak ikhlas ke, kita ambil kesempatan ni untuk saling menghalalkan sesama. Ini kan lebih baik. Jadi itu pun orang nak gaduh pada hari ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka saya minta maaf zahir dan batin. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini merupakan kelas yang pertama kalau tak salah. Setelah raya ni kena pula tang saya pula tu. Jadi kita bahas kitab ni, ingatkan balik nama kitab dia adalah Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam, iaitu pemberitahuan bahawa sesungguhnya tasawuf adalah termasuk syariat Islam. Dalam hal ini kita sambung buku atau kitab ini muka surat 11 Romanized, iaitu masih di muqaddimah. Qala Abul Abbas Al-Multhim telah berkata, dia menulis. Jadi Imam Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dia berkata, telah berkata Abul Abbas Al-Multhim. Abu Abbas Multhim ni siapa? Abu Abbas Multhim ni, dia adalah salah seorang sufi yang terkenal yang meninggal tahun 672 Hijriah. Jadi 672 Hijriah. Kalau dalam biografi yang ditulis kat sini, Imam Subki. Jadi Imam Subki ni ulama besar, berautoriti. Jadi dia memiliki authority untuk menjarhu wa ta'dil. Dia gunanya jarhu wa ta'dil ni, ulama-ulama yang memberi pendapat fulan bin fulan ni penipu ke, fulan bin fulan ni thiqah ke, thiqah tu dipercaya ke tidak. Jadi dia sendiri kata apa dalam kitab ini? Dia kata, iaitu Abul Abbas Al-Multhim adalah min ashabil karamat, termasuk orang-orang yang memiliki karamah. Ini orang sekarang tak percaya karamah. Dia kata bid'ah, apa, tak masuk akal, macam-macam. Ini dia kata wal ahwali, dan ahwal, wal maqamat al-aliyah, dan derajat yang tinggi. Diceritakan tentangnya berbagai gharaib wa ajaib, kepelikan dan keajaiban. Memanglah pelik, tapi bukan berarti tak mungkin ada. Oh Ustaz, mana boleh air keluar dari jari? Nabi Muhammad SAW buat. Oh itu Nabi, itu nama dia mukjizat. Kalau wali yang bukan Nabi, itu namanya karamah. Kena ke percaya? Tak. Tapi karamah ada atau tidak? Quran yang berbicara. Hadis Nabi yang sahih berbicara, sahih Bukhari yang mencerita. Pelik tak pelik diceritakan.
Sekalau benda itu boleh terjadi, apa otoriti kita bila kita dengar orang lain pula terjadi padanya karamah, kita kata mengarut, kita kena tolak. Apa otoriti kita? Ini Bukhari riwayatkan. Bukhari. Ini tiba-tiba hari ini sesat sebab dia cerita benda mengarut. Boleh tak? Ini tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat Allah itu. Lalu dia sebut sini wa kana muqiman bi madinati Qus ila akhirih. Okay, ini adalah beliau. So apa inti daripada kalam Abul Abbas Al-Mulsim ini? Dia kata, lalu kata Siti Abdullah Humari, ahadu kibari sufiyah, salah seorang ulama besar sufi. Lam takun al-aqtabu aqtaban. Diterjemahkan sini, seorang kutub itu tidak akan menjadi kutub. Kutub tu apa pula? Yang tahun-tahun lepas, profesor, just imagine, profesor UIA, kononnya hebat, tapi bukan bidang usuluddin lah. Dia kata, apa ni Islam yang ngaku wali kutub, wali autad, wali nujabak, wali apa ni macam Kristian, tak betul, sesat, macam-macam. Basically kalau dia cakap macam tu, dia akan mengatakan Abul Abbas Al-Mulsim ini sebagai sesat. Betul ke tidak? So wali kutub, wali autad, wali nujabak dan pangkat-pangkat wali yang diriwayatkan dalam kitab-kitab, itu bukan tak ada sumber, ada sumber. Kat mana sumber dia Ustaz? Nanti dalam kitab. Kalaulah Imam Subki, seorang ulama ahlul hadis, Imam Subki ni ahli hadis, ahli fiqh, ahli kalam, usuluddin, semua ilmu dia ada. Dia terkenal, hatta Ihya Ulumuddin tu pun dia kritik hadis dia. Jadi Ihya Ulumuddin ni ada hadis, dia kritik, tapi dia hormat Imam Ghazali. Yalah, ilmiah. Menurut ilmu aku, hadis ini aku tak jumpa asal. Tak salah. Dia tak buat kesimpulan Imam Ghazali penyebar hadis palsu, dia tak buat. Ulama hari ni, bukan ulama lah, doktor-doktor hari ni, doktor PhD hari ni yang bidang hadis, dia boleh kata apa? Ni kita jari tak jumpa dalam Syamilah. Berarti apa? Fulan bin Fulan penyebar hadis palsu. Itu hari ni. Hari ni punya kehebatan. Sarjanawan hari ni pandai buat macam tu, menuduh orang penyebar hadis palsu. Padahal Imam Ghazali ni, Imam Subki kaji, dia hanya sebut lam ajid lahu aslan. Paling tinggi, paling kritikal dia akan sebut, ulama-ulama dululah sebut hadis Ihya Ulumuddin fihi nazar, atau yalah dalam Ihya ni terdapat hadis-hadis yang dhaif dan ada yang palsu. Lebih kurang kita tak boleh nafikan, memang betul. Berapa tu tak adalah banyak sangat, mungkin 6, 5 yang palsu. Itu pun bukan dia niat sebarkan hadis palsu, tapi kerana contohlah kita talaki ngaji dengan orang yang soleh. Orang soleh tu dia tak takhrij hadis, dia riwayatkan hadis yang dia baca dari kitab lain, dia tak teliti. Kita dengar, kita riwayatkan. Datang orang yang kaji hadis, Ustaz, itu hadis tu palsu. Ya ke? Anak pun tak tahulah. Contoh dia. Boleh tak orang tu dituduh dia penyebar hadis palsu? Dia tak tahu. Contoh dia. Sebab itu Imam Ghazali, hadis yang dituduh maudhu' palsu, Imam Ghazali sebut. Dia kata apa? Dia kata hadis ni tak adalah derajat macam hadis yang lain ni. Hadis lain ni adalah Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan lain-lain. Tapi yang hadis yang ni, aku tahu dia lemah, dia tak sampai derajat macam yang lain. Dia tak nak kata palsu, dia tak sebut. Tapi kerana aku lihat orang soleh amalkannya di Syam, orang soleh ni ulama-ulama yang salafus soleh yang diwariskan, memang betul pun. Memang ada sebut dalam sumber sebelum Imam Ghazali seperti itu. Maka aku riwayatkan dia sebab ada orang soleh buat. Ini. Itu pun hari ini penyebar hadis palsu. Ni doktor-doktor hari ni lah. Tu kalau saya kritik mereka, saya kata macam tu. Ini kelemahan sarjana hadis pada hari ini.
Kalau saya boleh kritik, saya kritik macam tu. Dan jangan cakap saya ngaji je dengan ulama-ulama hadis yang sufi. Syekh Abdullah Talidi, Sidi Abdullah bin Sidi Umari. Saya tak ngaji dengan Sidi Abdullah, saya ngaji dengan murid dia, Syekh Abdullah Talidi dan lain-lain. So ini ulama sufi sendiri dia kata lam takun al-aqtabu aqtaban. Dia mensabitkan ada wali kutub. Ini sebelum dia ada banyak ulama lain. Dia menyebutkan termasuk Al-Hafiz. Al-Hafiz itu maksud dia orang yang hafal 200,000 hadis ke atas. Ibnu Asakir Ad-Dimashqi. Muhaddis tak? Muhaddis. Dia seorang ahli hadis, tapi sufi, juga bermazhab Asy'ari, ahli sunnah. Fikih Syafi'i kot. Tak tahu, tapi dia dari Damaskus, Ad-Dimashqi. So Ibnu Asakir ini, jadi dia meninggal 571 Hijriah. Dia pada waktu dia itu ada golongan yang mencaci maki Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari bukan pendiri, maksud dia yang mengasaskan madrasah, manhaj Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang meninggal tahun 324, termasuk ulama salafus salih. Jadi ada yang mengkritik, menghentam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka Al-Imam Ibnu Asakir seorang muhaddis, kerana kita membahas batang tubuh orang, satu-satunya cara adalah meriwayatkan apa yang orang hidup di zamannya faham tentang orang tersebut. Betul? Contoh dia macam inilah. Orang duk ngata Ustaz A, yang mana Ustaz A ni hidup tahun 50-an. Saya lahir 84. Saya kalau nak defend Ustaz A, saya tak boleh kata je, oh bagi saya dia itu orang yang soleh, titik. Mana tahu? Oh, saya nampak, tak nampak. Saya dengar dari fulan dan fulan, dia ini murid kepada si fulan. Contoh dia, betul? Ini kita nak menilai orang tersebut. Contoh dia. Jadi Imam Abu Hasan Ash'ari meninggal 324. Al-Hafiz Ibnu Asakir 571. Al-Hafiz Ibnu Asakir seorang muhaddis. So dia ada authority untuk menilai Abul Hasan Al-Ash'ari menurut riwayat yang dia sebagai seorang muhaddis kumpulkan. Maka di karang kitab nama dia Tabyin Kadhib Al-Muftari. Ni Tabyin Kadhib Al-Muftari. So dalam tu dia bawa riwayat kalam Abul Hasan Ash'ari, pujian ulama terhadap Abu Hasan Ash'ari, apa saja kitab-kitab Abu Hasan Ash'ari, semua dia bawa hadis. Jadi dia tu seorang muhaddis. Kitab dia tu diterima. Dalam bab tasawuf dia ada Tarikhud Dimashq, sejarah Dimashq. Dalam tu hadis-hadis tentang Dimashq diriwayatkan. Dan dia mensabitkan ulama salafus soleh menerima konsep adanya wali kutub, adanya wali autad, adanya wali nujaba, adanya wali-wali lain. Ini salafus soleh. Kita hari ini duk pakai baju kembali kepada Quran sunnah dengan kefahaman para sahabat dan salafus soleh. Cewa. Kita buang mazhab-mazhab baru ni. Ini ulama-ulama hari ni semua kita buang. Kitab-kitab Melayu ni semua datang kemudian. Ni banyak khurafat kita buang. Kita kembali kepada sunnah. Cewa. Tapi salafus salih pendapat tak nak pakai. Tak baca. Profesor tu tak baca. Maksud kata, ini nampak sangat. Tak baca kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti ni hafal 200,000 hadis. Al-Hafiz. Ibnu Asakir Al-Hafiz berpendapat. Pakai tak? Tak pakai. Yang saya sebut ni adalah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, juga seorang muhaddis, dalam kitabnya At-Tabaqat Kubra. Dia meriwayatkan daripada Abul Abbas Al-Multhim, yang mana Abul Abbas Al-Multhim ini direcognize oleh muhaddis yang datang sebelum mereka, iaitu Al-Imam Al-Hafiz As-Subki. Abul Abbas Mulsim menetapkan adanya wali kutub. Lam takun al-aqtabu aqtaban. Jadi saya dengan profesor-profesor sini saya tak takut. Sebab apa? Sebab kadang diorang ni banyak yang mengarut. Baca kitab pun tak. Tapi kalau dah mula mengkritik ulama, mula untuk menjarhu, memburuk-burukkan ulama, ini benda yang kita tak boleh toleransi. Sebab apa? Sebab dah mula kata wali kutub yang kata ni sesat, berarti dia akan sesatkan
Al-Imam Ibnu Asakir Al-Hafiz Ad-Dimashqi. So lam takun al-aqtabu aqtaban, berarti dia mensabitkan ada wali kutub. Wal autadu autadan, tidaklah seorang itu mencapai derajat wali autad, kan? Jadi wali autad dipanggil wali autad, ada nama wali autad. Wal auliya'u auliya'an, dan juga dipanggil sebagai, digelar sebagai para wali, dianggap sebagai wali, illa bi ta'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka ini dia mesti mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada mana-mana orang sehebat mana pun tapi dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan, jangankan itu bukan wali kutub, jangankan kata itu bukan wali autad, wali pun tidak. Nak kata ulama, malulah kalau sampai tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini memang ada perangai Nabi Muhammad ni pun dianggap apa? Manusia biasa je, tak payah kisah. Jangan kita over, dia hanya manusia yang diberi wahyu, dia tak ada derajat. Oh, hati-hati, mulut tu jaga, na'udzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillah, dia memang dalam Quran mensabitkan dia bashar. Kita tak pernah, tak ada orang pun kata Nabi Muhammad bukan manusia, tak ada. Semua anggap dia manusia, tapi kita tak anggap dia hanya manusia biasa. Tak. Dia manusia yang termulia dari sekalian manusia. Dia manusia yang termulia dari sekalian makhluk. Antara malaikat-malaikat yang paling tinggi, Nabi Muhammad manusia lebih tinggi dari malaikat tersebut. Hai. Kalau malaikat orang boleh kagum hebat, Nabi Muhammad ni manusia tapi lagi hebat dari malaikat. Ini itu, so it's a big thing, tuan-tuan dan puan-puan. Mengagungkan. Tapi mengagungkan dia bukan hanya, ada orang kata, oh kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, cuma mengagungkan Nabi Muhammad ikut sunnah dia lah. Kalau tak ikut sunnah dia, kita tak. Bukanlah macam tu. Ya, betul. Memang dengan mengikuti sunnah baginda salah satu daripada mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang pakai serban pun kolot-kolotkan, serban sunnah ke tak sunnah Nabi Muhammad SAW? Jangan, ada yang siap kata lagi. Abu Lahab pun pakai serban. Dia kata macam tu. Jangan macam tu. Kita buat bukan sebab Abu Lahab pakai tak pakai. Kita buat sebab Nabi Muhammad SAW pakai. Apa saja yang ada pada Nabi Muhammad tu kita nak tiru. Ustaz Aiman pakai sarung je, bukan sebab apa, sebab saya tadi anak saudara kumpul kat rumah, so saya tak bawa lah jubah, so pakailah sarung. Kalau sempat saya pakailah jubah, pakailah komis. Serban tu kenapa saya bukan maqam ulama, jadi saya pakailah macam ni. Kalau dah maqam ulama baru saya pakai serban. Tak berani. Dulu waktu kecil memang saya pakai serban lilit. Pergi Indonesia, masuk pondok, tengok semua pakai kopiah je. Lepas tu dia mau tengok serban, dia semua cium tangan saya. Saya pun segan. Ustaz saya cium tangan saya, dia ingat saya alim. Sekali baca kitab tak reti, dia pun kata, kalau belum alim jangan pakai serban lah. Kan? Dah alim barulah pakai serban. Benda kalam tu menusuk hati saya, sebab tu saya tak pakai serban. Bukan saya nak kata serban tu bidah. Bukan saya nak kata Abu Lahab pakai serban. Tak, cuma saya sedar diri saya belum maqam tersebut. Tu maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau saya nak pakai serban, boleh Ustaz? Boleh, bagus, alhamdulillah. Pakai sunnah Nabi, betul, dapat kesunahan. Cuma setiap orang ada prioriti dia. Kan? Kita tak boleh semuanya kena prioriti sama. Tak, manusia macam-macam menilai prioriti sunnah yang perlu didahulukan. Maka yang saya dahulukan bagi diri saya adalah iaitu kewajipan dan kesunahan taklim wal muta'allim, iaitu mengajar dan menuntut ilmu. Itu sunnah Nabi dan ini saya prioritaskan. Tak semua orang mampu. Ada orang, Ustaz, saya bukan tak nak, cuma dah tua, susah ni nak
ni saya dengar ustaz ceramah cukup lah. Contoh dia. Lah itu makom dia. Saya tak boleh kata tak boleh pakcik, uncle kena juga. Tak boleh. Kena hafal Alfiah Ibn Malik, kena hafal Quran. Tak boleh lah macam tu. Kan setiap orang ada priority dia. So dia nak pakai serban, alhamdulillah, daripada dia tak pakai langsung. Kan. Nah, itu contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini maksud mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi kena agungkan dia. Wa ma'rifatihim bihi, dan mengenal mereka, mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam dengannya. Jadi apa? Salah satu, tak mungkin diorang ni jadi wali kutub, wali autad, wali-wali, melainkan dia ni kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal macam mana? Kita tahu kitab Syama'il Muhammadiyah, kenal, hafal keturunan Rasulullah SAW. Maksud dia sanad dia, kan dia ada nasab dia yang diketahui pasti. Ini sampai atas. Lalu apa lagi? Kenal dia dari segi sejarah dia. Mukjizat yang sahih. So dia ada mukjizat yang kita tak tahu betul atau tidak benda itu terjadi. Ya, nama riwayat macam-macam. Tapi yang pasti minimum kita kena tahu. Seperti mukjizat keluarnya air dari jari, syaqqul qamar, belah bulan. Ini benda yang kita kena tahu. Mengetahui ajaran-ajaran baginda yang pasti. Ini salah satu ma'rifatihim bihi wa ijlalihim li syariatihi, dan bagaimana mereka mengagungkan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu yang namanya wali takkan tidak bersyariat. Ini. Jadi yang namanya wali mesti bersyariat. Sebab itu kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang hari ini yang dia ni nampak macam wali tapi tak solat, tu bukan wali. Faham? Sebab tu saya terus terang, kalau yang namanya aulia, namanya orang tasawuf, ibadah dia nombor satu. Tapi ustaz, kenapa saya jumpa hari tu di Kuala Kangsar, pernah kita bawa Syekh Abdul Hadi Kharsah, ulama besar daripada Syria, sekarang duduk Lebanon. Dia berceramah tentang tasawuf, soal jawab, Q&A semua ada. So dia ada satu Syekh Arab ni, bukan Syekh lah, salah satu pensyarah dari Arab ni, dari Yaman kalau tak salah. Dia tanya, dia kata, saya setuju dengan tasawuf semua ni. Saya tak tahu lah dia setuju betul-betul ke, kata je depan-depan setuju. Cuma dia kata, macam mana boleh ada kita jumpa hari ni orang ngaku tasawuf, murid-murid saya yang kononnya bertasawuf dan bertarekat, tapi dia tak pergi solat jamaah dekat masjid. Saya tengok kat masjid dia tak jamaah. Dia kata, ini apa ni? Kita patut pentingkan pengajian. Dia disebut. Syekh tu jawab, memanglah saya heran kalau ada orang sufi tidak mementingkan ibadah. Cuma dia kata, satu hal kita kena tahu, kita jangan mudah tuduh orang tak berjamaah. Mana kau tahu yang dia tak ada dekat masjid tempat kau solat, dia tak berjamaah? Kau tuduh dia tak berjamaah, itu dah menunjukkan kau tak ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang-senang nak tuduh orang. Ini contoh dia. Mana kau tahu? Kau boleh dapat dia. Siapa tahu dia berjamaah dekat rumah dia dengan isteri anak bini dia. Tu tak boleh jamaah kat masjid. Memang jamaah masjid lagi utama. Tapi siapa tahu isteri dia nak solat berjamaah, tak ada imam, anak kecil-kecil, nak jadi imam macam mana? Dia minta suami dia, tolonglah solat jadi imam. Contoh dia. Boleh ke tidak? Ni banyak kemungkinan. So you cannot just judge people by its cover. Kita hari ni everybody judge people by its cover. Hati-hati tuan-tuan. Ni hati-hati. Sebab itu saya kata kita tak boleh mudah-mudah tuduh orang. Wa ijlalihim li syariati. Tapi orang sufi, wali kutub, wali autad, para wali, memang orang-orang yang mengagungkan syariat Islam. Ilmu dan amal. Ilmu saja tak cukup. Imam Ghazali larang orang beralim tapi tak ada amal. Dia kata apa? Ini orang gila. Imam Ghazali kata orang yang ada ilmu tapi tak beramal, orang gila. Ini dia kata. Lalu dia kata orang yang beramal tak ada ilmu tak sah. Tak sah. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Jadi macam mana? Kena gabungkan dua-dua. Tuan-tuan macam mana? InsyaAllah tuan-tuan semua ni dah ada ilmu, minimum ilmu fardu ain. Ya, nak solat yang cukup lah. Kalau cakap, Ustaz, transaction macam ni halal ke haram ke apa, saya tak tahulah ni macam mana. Itu bab fardu kifayah kan? Yang tahu tu fardu kifayah, tak wajib semua tahu. Tuan-tuan menjadi wajib bila tuan-tuan nak buat transaction. Kalau sekadar nak ada ilmu halal ke haram, tu hukum dia fardu kifayah. Kan? Tu nak bagi tahu. Itu tak berapa penting, tapi itu sekarang yang paling dipentingkan. Sebab apa? Sebab dengan cara tu je dia dapat fulus. Ini saya kata zaman sekarang orang masuk pengajian Islam, ambil Islamic banking ramai-ramai. Sebab apa? Kalau kerja belajar Islamic banking, nanti keluar boleh kerja kat bank gaji besar. Tu je fikir budak-budak kan. Bahaya kalau cara fikir macam tu. Akhirnya apa? Banyak yang duduk kat Islamic banking, belajar Islamic banking, tapi duduk komen isu agama usuluddin. Macam mana? Ini yang masalah. Kita yang mengaji berjilid-jilid kitab usuluddin, tasawuf, akidah, ilmu kalam, bagi pendapat senang-senang je tulis dalam Facebook kata ini semua sesat, siapa yang percaya autad lah, wali nujabak lah, wali tu saya kata kalau dah profesor dalam bidang pengaji Islamic banking, tak payahlah komen usuluddin, buat malu je, nampak kejahilan awak. Saya kata kalau orang nanti kena tahu. Sebab apa? Sebab ilmu ni dah semakin inkirat, semakin pupus, sampai ustaz-ustaz kat Malaysia yang macam ni duk komentar dalam Facebook paling hebat sekali, tak baca, sedap-sedap je kutuk orang lain dan menjudge, sesatkan orang lain. Padahal tuan-tuan ni ada kat depan tuan-tuan ni, saya baca ni sumber ni. Wa ijlalihim di syariati wa qiyamihim bi adabihi, dan bagaimana mereka semua berdiri membawa adab baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling susah. Sebab apa? Sebab dalam ilmu tasawuf, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, adalah yang pertama al-adab. Sebab itu saya ni terus terang lah, saya baca banyak tapi praktik tak lagi. So saya masih berusaha untuk belajar betul-betul dapat bertakhalluk dengan akhlak orang sufi, tapi sangat-sangat susah. Nak khabar tuan-tuan, sangat susah. Sebab orang sufi ni apa? Orang sufi ni kalau orang datang ludah kat dia, kata kau ni orang sesat, hodoh, tak boleh nak dipandang, contoh dia lah kan, dia akan sabar. Tak apa, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberi engkau pahala yang banyak kerana menyedarkan aku betapa hinanya aku. Macam tu. Itu orang sufi sebenar. Saya kalau orang buat macam tu, ngamuk kita betul. Ini, tapi itu fakta. Sebab apa? Saya sedar diri. Cuma yalah, sejak balik Malaysia ni, hati Allah dorongkan untuk betul-betul terjun dalam bidang tasawuf. Jadi bukan hanya teori, kena praktik. Jadi lama-lama bila macam-macam orang kata, saya pun saya kena fikir, mak saya kata, tak apalah, inilah ambil chance untuk berlatih jadi sufi betul-betul. Biar tak baca je kitab tasawuf, tak ikut tasawuf. Betul juga mama. Saya kata macam tu lah kat dia. Ni jadi reflect. Kita tengok cermin tu, reflect diri kita. So benda ni yang kita jadi ni, kita reflect. Itulah tasawuf. Itu nama dia tadabbur, ibrah. Bukan tadabbur Quran dan tadabbur lain. Ni maksud ibrah. Kalau kat IKIM, Radio IKIM tu ada program ibrah. Ni lah dia, ibrah, reflect. Kita reflectkan pada diri kita. Dan memang orang sufi seperti itu. Wa qiyamihi bi adabihi. Jadi untuk dapat berakhlak yang mulia seperti akhlak baginda SAW, kita kena reflectkan kepada diri kita dengan beradab dengannya, dengan reflect pada diri. Qala al-Imam Abul Hasan al-Syadzili. Tadi yang dinukil tadi diambil daripada kitab Abdul Wahab Asy-Sya'rani bernama kitab Al-Lawaqih. Okey. Lalu al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Ghumari. Jadi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini pendiri tarikat Syadziliyah. Jadi pendiri tarikat Syadziliyah. Jadi orang kadang tak kenal. Satu hizib yang dikarang oleh Abu Hasan Syadzili, nama dia Hizib Bahar. Hizib Bahar. Hizib Bahar ni saya pernah bawa, bukan saya, kawan saya, Profesor Dr. Badri,
kan. Kalau kenal lah UIA ada Profesor Dr. Badri, dia bawa baca Badri Najib, dia baca Hizib Bahar. Datang pensyarah yang tak tahu, melompat-lompat kata, dia apa ni, tak pernah Rasul buat lah apa macam-macam duk kata dia. Tapi dia kata kat saya, keserang saya, bukan saya baca, dia yang baca, saya kena. Tapi tak apa, saya jawab lah secara ilmiah, ni imam ni. Sekarang ni Hizib Bahar ni PMX baca dekat Sri Perdana. Kalau nak tahu, saya terkejut dari tu, saya terpaksa pergi. Saya sebenarnya malas nak pergi, tapi waktu tu satu-satu sebab syekh saya tu datang, saya dapat jumpa dia time tu je, tak dapat jumpa dia time lain. So saya datang lah, Dr. Yusri Jabir tu saya kena datang. Sekali baca tu PMX hafal. Saya terkejut, hafal Hizib Bahar. Itu yang tulis itu adalah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ni. Jadi pendiri tarekat Syadziliyah. Apa dia kata? Man da'a ila Allah Ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'iyyun. Iaitu apa? Barang siapa yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain perkara yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia merupakan seorang yang sombong. Iaitu seorang yang sombong. Kalau kat sini bid'ayyun, insya-Allah la'alla sawab yang betul adalah ahli bid'ah. Itu yang dimaksudkan. Saya tak tahu kenapa dia kata sombong. Fahuwa bid'ayyun, ahli bid'ah. Ini. Lalu ini diambil daripada Tabaqat Al-Kubra. Sebab itu penting untuk kita menelusuri hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ini betul lah kalau macam tu Hizib Bahar tu buat Abu Hasan Syadzili, bukan Rasulullah SAW, bid'ah lah dia. Itu kena faham. Baca syarah kitab Hizib Bahar. InsyaAllah tahun ni sekejap lagi akan keluar terbit, iaitu buku kawan saya tulis, Ustaz Razak, dia tulis tentang kajian Hizib Bahar. Kajian Hizib Bahar di Alam Melayu. Dah lama memang ada dekat Alam Melayu Hizib Bahar tersebut. So dalam kitab tu, dalam kitab Hizib Bahar Abu Hasan Syadzili tu, dalam tu apa, Al-Imam Ahmad Zarruq meninggal 991 kalau tak salah, dia ada syarahkan 899 dia meninggal. Dia syarahkan. Maka kalau nak tahu sumber Quran Sunnah, dia buka dalam syarah Imam Ahmad Zarruq. Dia bawa pendapat ulama'nya, Quran dia, Sunnah dia dan lain-lain. Lalu dia berkata, waqala laisa hadha tariqu birruhbaniyah wala biakli syairi wal nakhalah wa innama huwa bisabri alal awamiri wal yaqin fil hidayah. Maksud dia apa? Jalan ini bukanlah jalan yang menyeru kepada rohbaniyah. Maksud Imam Abu Hasan Syadzili, tarekat tasawuf ni bukanlah dengan jalan rohbaniyah. Rohbaniyah ni macam golongan Kristian. Golongan Kristian ni ada rahib-rahib kan. Rohbaniyah tu rahib, yang mana mereka ni di kalangan Katolik ni, pastor ni tak boleh kahwin. Rahib ni tak boleh kahwin. Dema ni memang tak boleh kahwin. Kahwin tu dianggap macam maksiat ke apa, wallahu a'lam. Cuma ada yang fraksi-fraksi baru boleh kahwin. Tapi kalau Roman Catholic, setahu saya sampai sekarang bishop tak boleh kahwin. Dia ada derajat pangkat dia tu, yang wali macam mana tu dia tak boleh kahwin. Islam tak ada kata macam tu. Tanah kahu, tanah salu inni mukatsirum bikumil umam. Maksud dia apa? Kahwinlah engkau, beranak pinaklah engkau. Sebab apa? Rasulullah SAW suka banyaknya umat. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kahwinlah engkau 2, 3 atau 4. Kalau kau takut, barulah kau kahwin 1. Itu ayat Al-Quran tu. Jadi yang satu ni macam saya semua takut bini lah. Memanglah. Tak ada masalah. Tapi ingat, kena banyak nasal. Kalau boleh banyak anak, jangan risau. Kita kat Malaysia ni kena kaji balik, takut sangat nak dapat anak kerajaan ke apa ke, jangan. Nanti jadi macam Singapura, tak cukup pula. Tak cukup anak, tak cukup budak.
Macam negara lain dekat Europe, dia nak suruh perbanyak population, terpaksa import dari negara-negara lain, imigran dijadikan warga negara sebab tak cukup. Ni. Tapi kawan saya yang orang Islam, orang Melayu, orang Islam dekat Singapura, dia anak banyak, 8 anak, 5 anak, 6 anak. Sebab apa? Bila ustaz-ustaz tu semua kata, kita memang dah mengaji lah, urusan rezeki urusan Allah, boleh hidup je. Ustaz Hazbi 8 anak semua alim, ketua Pergas. Salah satu anak dia belajar, kedua ke satu, belajar Morocco, belajar di Masjid Qarawin, Jami' Qarawin. Lulus baru beberapa hari lepas, saya mesej tali hantar selamat hari raya kat guru saya lah, which is guru dia. Dia telefon balik, Syekh tu cerita panjang. Dia kata, kau bila datang Morocco, aku rindu macam-macam lah. So cerita-cerita pelajar Morocco, dia kata budak ni memang baik, rajin. Dia memuji habis-habis. Itu hebat-hebat belaka ulama tu. Kita nak macam tu lah, insya-Allah. Ni. Jadi bukan rahbaniyah, bukan, jadi Islam bukan macam tak nak kahwin. Tapi kalau ada ulama tak kahwin kerana mereka bukan tak nak kahwin, mereka sibuk dengan ilmu sehingga lupa kahwin. Boleh macam tu? Boleh. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah karang kitab khusus mengisahkan ulama-ulama yang tak kahwin. Tapi macam Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi kata aku tak suka kahwin sebab aku nak, bukan aku haramkan kahwin, aku larang ulama kahwin, tak. Dia sibuk dengan ilmu dan mengarang, dan dia meninggal muda. Dia meninggal muda, tak sempat kahwin. Kenapa? Macam mana? Tak kahwin lah dia. Kan? Itu tak apalah. Cuma kita sedar diri, kita ni macam mana. Itu dia hadir wal hadra abidakumullah. Wala bi aqli syairi wan nahala, hanya makan benda yang buruk, yang tak cukup sahaja. Tapi yang sebenarnya adalah sabar tersebut. Itu adalah tasawuf. Iaitu sabar terhadap perintah Allah dan yakin di dalam hidayah Allah. Yang penting tu bagaimana kita pegang kepada syariat ini dengan kokoh. Ini yang paling penting. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Itu kata-kata, tengok, kalam Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu sebenarnya datang daripada Al-Quran. Kadang ulama dia bagi pendapat berdasarkan Quran Sunnah, cuma dia tak sebut namanya. Orang tengah berorasi, orang tengah ceramah, orang tengah tengah berbicara, dia kadang tak sebutlah nama Quran dan Sunnah tersebut. Bukan berarti tidak ada. Datang orang sekarang, itu kan kalam Abu Hasan Syadzili, manusia, dia boleh salah, kita pun boleh salah. Baru kita nak dengar, hanya pegang pada Quran dan Sunnah, padahal yang dia cakap tu intisari daripada Quran dan Sunnah. Ini yang banyak kita tak cermat, sehingga kita menuduh ulama macam-macam. Insya-Allah azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang menjadi kalam daripada Abdul Hasan Asy-Syadzili itu ada sumber, bukan tidak ada sumber, tuan-tuan dan puan-puan. Wa qala aidan ma thamma karamah a'zam min karamatil iman. Jadi tidak ada di sana karamah yang lebih agung daripada karamah iman. Jadi ada yang kata itulah orang sufi ni sikit-sikit karamah, sikit-sikit karamah. Tak. Bukan. Siapa kata kalau diambil tarekat tasawuf untuk cari karamah, lebih tak payah. Itu bukan yang menjadi tujuan. Kerana apa? Karamah itu thimar, buah. Bukan buah pun, dia macam, kalau Allah anugerahkan, adalah. Dia disebut oleh ulama tasawuf untuk melihat kemuliaan, kealiman dan kesalehan seseorang tokoh di dalam ilmu tasawuf, untuk dijadikan contoh supaya menjadi tauladan kepada kita. Kenapa kita
cerita kisah Mat Kilau sebagai pahlawan bangsa kemerdekaan, supaya kita dapat contoh semangat keislaman dan kemerdekaan yang dia miliki. Kenapa kita belajar sejarah para bapa-bapa kemerdekaan kita? Supaya kita mengenang bagaimana kesungguhan mereka berusaha untuk memerdekakan negara ini. Itu tujuan dia, betul ke tidak Tuan Muhammad? Maka kenapa kita mempelajari sejarah manaqib? Manaqib itu biografi para aulia, para ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i, manaqib Asy-Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani, Nurul Burhani, dia ada manaqib dia. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia adalah seorang ulama tasawuf, ulama yang diiktiraf oleh semua ulama. Tak ada yang mempertikai kewalian dia. Hadirin wal hadar hafizakumullah. Ini contoh dia. So kita kena tahu biografi dia untuk kita ikut tauladan dia. Itu tujuannya. Sebab itu dia sebut tidak ada karamah yang lebih agung melainkan karamah keimanan. Yes, of course, because keimanan ini adalah pemberian Allah. Tak semua orang dapat iman. Kita iman, alhamdulillah, tuan-tuan semua beriman, alhamdulillah. Kat luar sana berapa banyak yang tak dapat keimanan. Berapa banyak orang akses kepada hidayah tu banyak, tapi tidak mendapat hidayah, tidak menerima Islam, tidak masuk Islam. Berapa banyak? Ini. Jadi kita bersyukur. Wa mutaba'ati sunnati. Orang yang diberi kemuliaan daripada Allah, orang yang ikut sunnah Nabi SAW, mengikut jejak langkah yang saya sebutkan tadi. Faman u'tiyahuma wa ja'ala yashtaq ila ghairihima fahuwa abdu muftarin kadzab. Barang siapa yang diberi kedua-duanya, tapi perkara tersebut menyebabkan dia rindu kepada yang lain daripada dua ini. Dia dah ada akses keimanan, dia dah ada akses kesunahan, tapi dia tinggal dua-dua ni pergi cari benda yang lain. Wah. Maka dia ini hamba yang kadzab, berdusta, banyak tipu, pembohong. Nah ini dia kata pembohong. Ini hadirin wal hadrah hafizahullah. Lalu dia kata au dzu khata'in fil ilmi wasabi, ataupun dia memiliki kesalahan, melakukan kesalahan di dalam ilmu dan kebenaran. Jadi dia tak faham. Ni orang maghrur. Bab kata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata orang ni orang yang maghrur, tertipu. Kaman ukrima bisyahadatil, seperti halnya apa? Orang yang samalah halnya dengan orang yang diberikan kemuliaan untuk mengurus negara, bisyahadatil mulki fashtaqa ila siyasatid dawabi. Jadi orang tu Allah dah takdirkan dia untuk mendapat pucuk kepimpinan, untuk mengurus kerajaan, untuk mengurus sesuatu yang lebih penting dan lebih besar. Tapi yang dia rindu, yang dia nak, yang dia cari, itu adalah siyasatid dawab, iaitu bagaimana nak mengurus pengembalaan atau gembalaan. Itu yang dia sibuk. Padahal dia sepatutnya duduk dekat atas, dia pergi sibuk duduk dekat bawah. Ini orang yang nama dia kufur nikmat. Ustaz, tak ustaz, dia nak tiru Rasul, dia jadi pemimpin tapi at the same time jaga bawah. Itu bukan, itu tak ada masalah, itu bukan perbahasan di sini. Itu maksud dia, konteks dia masih berada di atas tapi at the same time belajar dengan cara ke bawah. Tak apa. Ini maksud dia apa? Dia dah duduk dekat atas tu, tapi dia pergi tinggal sehingga rosak pemerintahan, rosak kerajaan, rosak urusan negara, urusan rakyat rosak. Ini dia. Lalu disebut waqala Tajuddin As-Subki fil Jam'il Jawami', dan telah berkata al-Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab Jam'il Jawami'. Tajuddin Subki ni yang saya sebut tadi, al-Hafiz, ulama hadis hebat. Dia ada karang kitab nama dia Jam'il Jawami'. Jam'il Jawami' ni kitab usul fiqh paling susah
Bagi saya paling susah siang saya mengaji. Sampai di akhir kitab Jamul Jawami' ni, kalau baca Imam Subki kata, orang kata kitab ni senang, ni berarti dia tak betul. Kalau ada orang kata kitab dia tu senang tu, dia tak betul tu. Memang kitab tu susah. Tapi kita kat Malaysia ni yang boleh baca Jamul Jawami' ni berapa kerat je. Terus terang berapa kerat je. Tapi saya terus terang, saya ngaji dekat pondok di Indonesia, di pondok saya Jamul Jawami' ni muqarrar. Muqarrar tu silibus wajib. Silibus wajib. Di universiti dia sebut ni, wahwa minal kutubil muqarrarah fil Azhar. Ia adalah salah satu silibus di Universiti Al-Azhar. Bukan hanya Al-Azhar, hatta Universiti Al-Qarawiyyin. Di tempat saya belajar, Universiti Al-Qarawiyyin, mereka bermazhab Maliki. Imam Subki mazhab Syafi'i. Tapi usul fiqh dia membaca kitab Imam Subki mazhab Syafi'i dalam usul fiqh. Ini hebatlah ulama Syafi'i ni. Saya waktu ngaji tu kata, alah, kata mazhab anak Maliki, sini pakai juga kitab mazhab Syafi'i. Nah, ini contoh dia lah. Tapi dekat pondok saya mazhab Syafi'i, kitab usul fiqh yang kecil sikit nama dia Qurratul Ain Imam Hattab, itu mazhab Maliki. Sebab itu kita berbeza mazhab tak ada masalah, saling berkongsi ilmu. Hadirin wal hadir afizakumullah. Apa kata-kata Imam Subki? Wa nara anna tariqa syaikhi al-Junaid wa sahbihi tariqun muqawwamun. Aku menilai atau melihat sesungguhnya tariqah tasawuf yang dibawa oleh Syekh Imam Junaid dan sahabat-sahabatnya adalah tariqah yang betul-betul istiqamah, yang lurus. Wa qala syarihuhu Jalalul Mahalli, dan telah berkata pensyarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, fa innahu khalin minal bid'ah dairun ala taslimi wa tafwidi wa tabarri minan nafsi. Iaitu apa? Kerana sesungguhnya tariqah atau tasawuf yang dibawa oleh Imam Junaid ini adalah bersih daripada bid'ah, kosong daripada bid'ah, yang berbahas sekitar tentang taslim, penyerahan diri kepada Allah, tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah, wa tabarri minan nafsi, dan membebaskan jiwa ini daripada hawa nafsu, yang mana ini diambil daripada kitab Hasyiah atau Syarah Mahalli kepada Jam'ul Jawami'. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita iktifakkan sampai sekadar ini. Pertemuan yang akan datang kita sambung dengan kalam Al-Imam Subki. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.